الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أصحابه وأزواجه وأهل بيته المطهرين سيدنا فاطمة الزهراء حسن وحسين وعلي مرتضى وجميع ساداتنا علي بعلوي وخصوصا إلى إمام الترمذي وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم بعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى ما نوى سلفنا صالح وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita masuk pada bab yang ke-23. Baik. Roti yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasa kenyang makan roti gandum 2 hari berturut-turut sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Rasulullah, bukan Rasulullah saja Ali Muhammad, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasa kenyang makan roti gandum 2 hari berturut-turut. Berarti kalau hari ini makan roti, besok tak makan. Kemudian hari yang ketiga baru makan. Itu Muhammad dan Ali Muhammad. Allahu Akbar. Kita baru saja lepas makan. Alhamdulillah. Nikmat Allah pada kita nikmat Allah pada kita. Kita baru saja lepas makan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abu Umamah Al-Bahili menceritakan, "Ma kana yafdulu an ahli baiti Rasulillah khubz asy-sya'ir." Tidak pernah ada lebihan roti gandum pada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Cukup-cukup makan je. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rumahnya yang kecil, kehidupan yang sederhana, diberikan harta ditolak, diberikan pangkat ditolak, diberikan perempuan ditolak, diberikan segala kekayaan yang ada ketika itu ditolak, semata-mata untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk meneruskan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau terpaksakan roti yang sedikit. Suatu ketika Sayyidina Fatimah radhiyallahu an dengan Sayyidina Ali sedang dalam keadaan berpuasa. Maka pada malam, pada waktu petang, Sayyidina Fatimah cuba untuk membuat roti dan sebagainya untuk berbuka. Apabila sampai pada waktu berbuka, datang seorang lelaki. Tok, tok. Siapa tu? Saya. Siapa awak? Saya. Kata orang tersebut, saya orang fakir. Saya tak makan 2-3 hari. Kata Sayyidina Ali, kita berikan sedikit. Kata Fatimah, tidak. Kita berikan semua apa yang kita ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala gantikan. Kedua-duanya dalam keadaan puasa. Tak apa, berikan. Datang hari kedua, Sayyidina Fatimah buat lagi. Sebab mereka ni, sebab apa kita tidak tertanya? Kenapa mereka tak buat lagi lepas buka puasa tu? Tak ada. Apa yang mereka dapat? Kais pagi, makan pagi. Kais petang, makan petang. Itu yang mereka ada. Datang hari kedua, tok, tok, tok. Waktu ketika nak buka puasa. Siapa? Saya orang miskin. Saya tak makan 3-4 hari. Kata Fatimah, berikan. Hari yang ketiga,
Begitu juga datang ketika waktu nak buka puasa, datang. Tok, tok, tok. Siapa? Saya orang miskin. Ketika itu Sayyidah Fatimah dah dalam keadaan 3 hari tak makan. 3 hari tak makan dalam keadaan begitu dhaif. Berikan makanan. Tengok macam mana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang turun kepada anak beliau. Berikan. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu pada Jibril. Ya Muhammad, anak kamu dah 3 hari tak makan. Anak kamu 3 hari tak makan. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan khadamnya itu pergi bawa makanan, berikan kepada Sayyidina Fatimah, katakan Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu memberi salam kepada kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan dalam wahyunya kamu sebagai orang yang memberi dalam keadaan kesusahan. Sehingga hari ini kita membaca ayat tersebut. Sehingga hari ini itulah Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha yang sanggup memberikan walaupun dia dah tak ada benda dia nak makan. Puasa lagi 3 hari dia puasa tanpa makan. Hanya minum air. Jadi tengoklah, itulah yang ni bila kita cerita pasal ni, apa yang boleh kita rasa? Apa yang kita rasa? Kesian. Allah